Assalamualaikum guys. Sama lagi dengan saya Cik FX. Okey, ni video ni khas untuk grup Telegram Acah FX members ah. Jadi video ni tak ada dalam YouTube lah. Apa cari dalam YouTube pun takkan jumpa video ni. Okey, video ni hangpa kena download lah, nanti aku akan bagi video ni dalam grup, hangpa kena download. Okey, first kali pembelajaran aku nak ajak support dan resistant. Okay, siapa-siapa yang tak tahu MT4 ni menatang apa, memang betul-betul zero. Yang tahu dah MT4 tu jangan duk kata-kata pergi masuk pula. Yang betul-betul tak tahu apa ni pasal forex apa mau zero, memang zero gila-gila. MT4 ni nak guna macam mana pun tak tahu. Hampa kena masuk grup yang adminnya tu, hampa boleh PPM admin. Okay, jom kita belajar dulu support dengan resistant. Okay, support resistant ni mudah je geng. Hampa tak payah pening-pening apa lah. Okay, jom kita tengok. Okay, untuk support, first kali kita kenal support dulu. Okay, untuk support, okay, dia akan ada market yang ataupun candle yang turun. Dia turun macam ni. Okay, lepas dia turun, dia akan naik. Dia akan naik dan dia close candle tu. Dia naik, dia keluar candle hijau. Masa dia turun, candle merah. Bila dia naik, dia jadi candle hijau. Okay, masa dia naik ni jadi candle hijau. Lepas tu dia close candle tu. Okay, jadilah support kita dekat sini. Ni dah dikira support kita. Okay. Tu untuk support. Untuk resistance pula, market duk naik macam ni. Okay, dia hijau, naik hijau. Okay. Lepas tu, dia turun. Ada satu candle merah yang turun. Dan dia close. Jadilah kita punya resistance dekat sini. Ni. Okay, kalau hangpa nak tahu resistance, support resistance apa semua, kita nak tanda kat mana? Selalu kan orang duk tanda support dengan resistance kan. Hangpa pun pening kadang hangpa masuk kod line chart, hangpa tanda macam tu saja. Sebenarnya kita tak boleh tanda support resistance dekat line chart. Boleh tanda tapi kita kena ubah ke shadow. Kita punya line tu kena ubah shadow. Contoh ni shadow. Okay. Kita masuk dalam line chart, kita nampak tajam macam ni, kita tanda. Tapi kita tak ubah ke shadow bila kita masuk ke candle, kita tak ubah. Jadi kita kena ubah. Daripada line tu kita ubah, letak kat shadow. Ini baru resistance kita. Kita nak high dia. Kita tak mau yang dekat body dia. Sebab apa tau? Sebab nanti kita nak guna breakout. Okay, kita nak guna breakout. Kita bukan nak tengok breakout yang dia break body ni. Bukan. Kalau dia break sekalipun, dia belum break kita punya high. Jadi tu bukan breakout. Kita nak tengok breakout yang dia break high ni. Dia break shadow ni. Itu baru breakout betul. Kalau dia break kita punya body ni. Contoh. Okay, kita contoh lah. Kita buka line chart. Okay, line chart. Kita tengok kat sini. Okay, kat sini. Sini. Kita nampak ni, pucuk ni. Resistance kita panggil kan. Okay, lepas tu kita tanda resistance tu. Okay, kita tanda resistance tu. Kita ingat ni resistance, tapi kalau kita kecilkan, bukan kecilkan, kalau kita tukarkan ke candlestick. Okay. Candle. Okay, nampak tak? Nampak tak tu? Kita punya high dah kat atas lagi. Jadi tak boleh guna macam ni. Kita tak boleh. Kita kena ubah lah. Kita kena ubah, letak dekat high. Kita nak macam ni. Kita tak boleh letak kat body. Kita punya tanda SNR tu tak boleh tanda dekat body yang sebab kita nak guna breakout. Kita bukan nak cari SNR yang kuat. Kita bukan cari SNR yang melantun. Market sampai itu melantun balik. Kita tak mau trade macam tu. Kalau apa follow aku bukan trade macam tu. Kita nak tengok breakout saja. Jadi kita kena letak dekat shadow ni. Walaupun tinggi, kita letak juga kat shadow tu. Okay. Kita tanda SNR, tanda dekat shadow. Support pun sama juga. Kalau dia ada macam ni kan, dia buat shadow. Okay. Kita tanda kat shadow. Kita jangan tanda dekat line chart, kita letak kat yang tajam tu. Lepas tu kita tukar ke candle, kita tak tukar dah. Boleh nak guna line chart, nak tengok lagi jelas, boleh.
Tapi kita bila dah tukar ke candle, kita kena ubah lah, letak dekat shadow, dekat low dia ni. Untuk support dekat low kita letak. Untuk resistance letak dekat high. Sebab kita nak tengok breakout, bukan kita nak tengok kawasan dia melantun balik. Okay. Tu support resistance. Senang je, mudah je. Okay, lepas tu dalam support resistance ni, kita ada minor support dan major support. Minor resistance dan major resistance. Macam mana tu? Okey, jom aku tunjuk. Contoh market macam ni. Okey, bergerak, dia naik. Dia turun. Dia naik lagi. Dan dia turun macam ni. Tu dia naik lagi. Okey. Kita belajar yang minor resistance dulu. Kita belajar yang minor resistance dulu. Okay. Minor resistance yang kecil. Yang kita nampak dalam market tu, ada resistance kecil, lepas tu resistance yang besar. Resistance yang besar tu kita panggil major resistance. Resistance yang kecil ni, minor resistance ni, yang kita nampak resistance kat celah-celah candle ni ada je buat naik turun. Itu minor resistance. Contoh macam kat sini, minor. Ni kecil. Ni minor resistance. Lepas tu ni minor resistance. Kalau di atas ni, dia satu je atas ni. Ini kita panggil major resistance. Lepas tu, dia naik lagi. Naik. Lepas tu, dia turun pula. Okay, dia turun. Naik. Tu turun lagi. Okay. Yang ni semua ni minor resistance yang kecil. Resistance yang kecil. Nampak? Major resistance yang ni je. Ini semua minor. Minor. Lepas tu naik lagi. Okay. Lepas tu kat sini dia naik macam ni. Turun. Naik macam ni. Turun lagi. Okay. Itu semua minor resistance. Major resistance yang kita nampak dekat bucu-bucu, time frame yang besar kita nampak. Dekat daily, dekat weekly, itu major resistance. Major resistance. Selalu geng-geng pucuk akar memang selalu dia bertunggu kat situ lah. Tapi kita jangan tunggu kat situ pula. Situ memang kawasan kita tak boleh trade lah geng. Sini minor resistance. Resistance dia ada kat atas. Kita nampak bentuk macam A tu, itulah resistance. Bentuk macam ni resistance kita. Ini resistance bentuk dia. A macam A bentuk dia. Bentuk macam V tu, itu support. Sekejap. Tak support. Okay. Di sini resistance. Okay. Nampak? Ni support, ini resistance. Okay. Ini minor resistance, major resistance dekat bucu hujung tu. Sekejap lagi aku akan tunjuk dalam chart sebenar. Okay, ni minor resistance. Minor resistance dia banyak. Sebab tu kadang orang belajar SNR, dia tak tahu benda ni. Dia akan masuk dalam market tu, dia tengok banyaknya SNR. Dia nak ambil mana satu ni, breakout resistance yang mana satu ni, support yang mana satu. Dia jadi pening, dia tak tahu. Sebab tu kita kena tahu benda ni geng. Ni minor resistance, ni minor resistance. Dia naik lagi. Tu kat sini naik. Lepas tu dia turun pula. Turun banyak pula kat sini kan. Ini major resistance. Kita nampak dia besar kat sini. Dia hujung-hujung tu. Itu major. Yang kecil-kecil dalam candle ni, ada lagi kecil ni dalam ni sepatutnya. Yang tu semua minor. Kita tak boleh follow yang tu. Follow yang tu, kalau kita nak hold lama tak boleh. Yang tu untuk tu nanti. Kita belajar SNR dulu. Nanti tu kita ajak nanti.
Okey, lepas tu kat sini dia naik macam ni lah. Okey. Okey, yang tu semua minor resistance dan major resistance kat sini. Yang faham mudah je kan. Tak susah pun. Kita tengok yang kecil-kecil resistance kat sini itu semua minor. Yang hujung-hujung atas-atas tu kan, bucu-bucu tu, yang tu semua major resistance. Dia ada kat atas sekali tu. Ni major. Lepas tu kita ada support. Okey, support, minor support sama juga. Dia kat tengah-tengah ni, kawasan kecil-kecil ni. Dia ada kat tengah-tengah candle ni. Macam ni. Ini semua minor. Semua minor. Okay. Ni semua minor ni. Yang kecil-kecil ni. Yang kita tengok dia naik, lepas tu dia retrace, dia naik balik buat support. Ini minor semua. Minor. Kalau major ni, bawah ni. Tu major. Support besar kita panggil. Okay. Kat sini ke, ni. Support yang besar kita nampak. Kalau yang dalam-dalam ni ada support resistance yang kecil, itu semua minor kita panggil. Okay, jom kita tengok dalam chart pula. Sebelum tu, saya tengok. Tak apa, jom kita tengok dalam chart. Aku tunjuk contoh dalam chart. Okay. First kali tadi kita belajar minor resistance. Okay, kita zoom. Okay, kita tengok sini. Okay, ni daily yang tak nampak sangat. Okay, kita masuk H4. H4 banyak. Okay. Minor resistance. Ini minor resistance, nampak? Ni, resistance yang kecil-kecil ni. Kan? Ni semua minor resistance. Ni minor resistance. Ini minor resistance. Okay. Tu ni minor resistance. Zoom sikit, tak nampak. Okay, nampak. Ini minor resistance. Kita tanda kat atas shadow ni. Tanda dekat shadow tepat-tepat. Kita tak boleh tanda kat body. Ingat tu. Okay. Ni minor resistance. Banyak. Support resistance memang banyak. Kalau hampa tak tahu benda ni, memang hampa pening nak pilih support resistance yang mana satu ni untuk kita punya breakout. Itu minor resistance. Ini semua ni. Ni semua minor resistance. Ini minor resistance. Ini resistance duduk dekat atas. Yang macam A ni bentuk dia. Ni minor resistance. Kat atas. Support semua kat bawah. Kita nampak macam bentuk V tu, itu support. Ni minor resistance. Itu semua minor resistance. Kalau major resistance macam mana? Kita zoom out. Kita zoom out chart ni, kita akan nampak. Okay. Kita nampak bucu ni. Ni nampak ni. Ini major. Major resistance. Resistance yang besar. Lepas tu, ini bucu dia ni. Nampak ni, dia naik daripada sini ke sini. Turun ke sini. Ini semua major resistance. Ini major resistance. Ini major dia. Kalau macam ni, kita nak ambil yang mana? Yang rendah ke yang tinggi? Kita kena ambil yang tinggi. Kalau untuk resistance kat sini. Ini major resistance. Kita nampak yang besar. Yang dalam ni semua, kecil-kecil semua minor resistance. Ni yang bucu-bucu kat sini yang nampak. Kalau kita zoom out, kita nampak tajam, besar. Ini major. Nampak tak? Itu major semua. Yang bawah-bawah ni semua, ni semua adik-adik dia ni semua minor resistance kecil je. Ini major. Okay. Semua major. Itu major resistance. Minor resistance yang dalam-dalam ni. Kita nampak bucu yang kecil-kecil. Ni semua minor lah. Nampak tak? Yang bentuk macam A ni. Dia naik, dia turun. Dia naik, lepas tu dia buat satu candle. Turun, lepas tu dia close. Sekejap, aku rapat sikit. Ni. Dia naik, dia turun, dia buat satu candle, dia close. Lepas tu, jadilah kita punya
minor resistance kat sini. Resistance. Ni dalam ni semua minor resistance. Yang dekat bucu tinggi-tinggi semua tu, ini semua major resistance yang besar. Resistance yang besar. Untuk support pula. Tengok untuk support pula. Support pun sama je. Kalau untuk major resistance, kalau untuk support, major resistance dia tinggi. Dia hujung-hujung. Atas sekali. Kalau untuk support, yang paling rendah sekali. Yang paling bawah. Itu major. Kita zoom out lagi. Zoom out. Tengok. Kita boleh nampak ni. Okey, ni kat bawah. Ini major support. Lepas tu, kat sini. Tak nampak. Ni major support. Kita zoom out. Zoom out chart tu sampai kita nampak. Yang bucu-bucu ujung-ujung. Major support. Lepas tu ni kat sini. Kalau macam ni, okey, nak ambil yang mana satu? Kita kena ambil yang ni lah. Major support. Ni yang ujung-ujung ni semua major support. Ni ujung ni. Ni ujung semua major support. Yang minor support. Minor support dia dalam ni lah. Dia sama macam minor resistance tadi tu. Minor support dalam ni, tengah-tengah ni. Ni minor support, nampak? Ni minor support. Ni minor support. Okay. Minor support. Minor support. Nampak? Di dalam-dalam kecil-kecil ni. Ni. Yang ni pun minor support yang dalam ni. Tanda dekat shadow paling rendah. Itulah kita punya support. Nak guna line chart boleh. Guna tanda. Lepas tu dah tukar ke candle. Kita ubah ke shadow yang paling rendah. Untuk support. Untuk resistance kita ubah ke shadow yang paling tinggi. Itu untuk resistance. Sini support minor. Support. Boleh tak nampak beza dia? Beza support, minor support dengan major support macam mana? Nampak? Minor support yang semua ini. Yang kecil-kecil ni support. Major yang ni. Yang besar-besar kat luar ni. Ni nampak? Ni semua major. Ini major support. Kita nampak dia besar. Ni. Ni major support, major support, major support, major support. Kat bawah ni major support. Itu je geng. SNR mudah je. Ingat yang aku cakap tu. Bila nak tanda SNR, jangan tukar. Kalau boleh tu tak perlu pun kita nak tukar ke line chart sebab benda kita boleh nampak je kot. Apa tak perlu pun nak tukar line chart nak tengok. Tak perlu pun. Nampak tengok macam ni pun dah boleh tahu dah. Kita punya resistance. Tak perlu pun nak tukar line chart untuk kita nak tengok. Sebab kita nak trade, bukan kita nak guna apa? Teknik SNR melantun dah. Kita nak trade breakout. Kita nak tahu support resistance je. Dia breakout ke belum support resistance. Sebab kita kena tanda betul-betul lah. Memang kena tanda betul-betul lah. Okay. Sebab tu kita nak tanda SNR pun kena tanda betul-betul. Okay, contoh kat sini. Sini lah. Aku tunjuk satu contoh. Sebab apa aku tak kasih tanda SNR guna line chart. Okay, sekejap aku nak ambil ni dulu. Tanda ni dulu. Okay, kita tukar ke line chart. Sebab apa aku tak bagi guna line chart? Okay, nampak? Selalu orang akan tanda ni lah kan. Okay, lepas tu sini ada breakout. Mereka mesti nak sell kan kalau breakout ni kan. Tapi kalau kita tukar ke candlestick, tengok jadi apa. Mana ada breakout? Mana hanya breakout? Tak ada pun. Mana? Mana ada breakout? Shadow. Letak macam ni. Tak ada pun breakout. Jadi kita memang kena guna shadow paling rendah. Kalau macam ni. Kita kena letak ke sini. Itu baru breakout. Ni. Kalau macam ni pun bukan breakout.
Sebab apa? Sebab breakout yang aku nak ajak ni bukan macam ni. Bukan yang breakout macam ni. Kecil ni bukan. Nanti apa akan tahu. Hangpa tunggu je. Apa belajar dulu SNR, nak tanda macam mana SNR, mahirkan dulu. Mungkin ada yang sebelum ni pernah tanda SNR guna line chart. Sebab tu aku tegur pasal ni. Sebab cara hampa tu bahaya. Nampak macam breakout ala line chart, sebenarnya tak breakout pun. Kalau breakout, kenapa dia naik terbang kan? Sebab tu kita tak boleh guna macam tu. Okay, jadi kita tanda kat shadow. Jadi kita punya SNR ni, kita kena tahu SNR ni untuk kita nak tahu kawasan halangan kita nanti. Bila kita dah tahu SNR nanti, kan contoh kita dah trade, dah entry, setup dah tune ni. Kalau kita tahu SNR ni, kita tahu SNR ni kat mana. Contoh kita entry kan. Okey, tengok. Contoh kita entry kat sini. Okey, breakout, retracement, confirmation pun semua siap lah kat sini. Okey, lepas tu kita punya dia dah turun pada sini. Okey. Okey, turun sampai sini. Contoh dia turun sampai sini kan. Okey, sini ada support. Okay, jadi kita kena tanda support tu betul-betul. Kalau dia boleh breakout support tu, dia boleh turun lagi. Tak boleh breakout, dia akan naik balik. Jadi kat sini dia tak breakout sini. Lepas tu dia naik balik, tapi dia retrace saja. Kita kena faham lah retrace macam mana, reversal macam mana, retracement macam mana, reversal macam mana. Kita kena faham nanti benda-benda macam tu. Jadi guna SNR ni untuk kita nak tahu sampai mana market yang kita entry tu, sampai mana dia boleh pergi. Agak-agak sampai mana. Jadi kita kena tengok SNR yang sebelah ni. Kita kena tanda. Okay. SNR yang sebelah ni kan. Kita tanda sini. Okay. Bila breakout SNR tu dia boleh jatuh lagi. Tapi kita kena tengok juga market. Itu guna SNR untuk kawasan take profit kita. Kawasan TP kita, kawasan target kita. Okay. Pastikan hampa tanda SNR bagi betul dulu. Okay, kalau sebelum ni hampa tanda yang macam guna line chart tu, ubahlah cara tu sebab bahaya kalau guna line chart tu. Boleh guna untuk nak cari SNR, boleh. Tapi kena bila dah masuk ke candle, kena tarik lah ke shadow. Kena tarik ke shadow. Barulah betul. Sebab itulah kita belajar OHLC. Open, high, low, close. Bullish engulfing, bearish engulfing. Bearish engulfing macam mana? Bearish engulfing dia mesti break low candle bullish, low dia. Kalau tak break low, bearish engulfing ke tu? Bukan. Jadi sama juga dalam SNR ni. Breakout mesti break high untuk resistance, break high. Untuk bullish engulfing pun dia mesti break high. Sama je. Bearish engulfing dia mesti break low. Kalau kita tanda dekat body, tanda guna line, dia cuma break body, dia tak break low. Dia break open. Open. Dia tak break low kita tu. Dia fahamkan betul-betul dulu SNR ni. SNR ni macam mana nak tanda dia. Faham benda-benda macam tu dulu. Okay. Sebab tu bila kita trade, kita tengok banyak SNR kan. Contohlah. Okay. Contoh kat mana kita nak ambil. Contoh kat sini kan. Okay. Kita tengok kat sini. Okay, ni support. Okay, support. Sini breakout. Kan? Nampak dah breakout. Okay, breakout. Lepas tu naik kat sini. Lepas tu dia retrace. Lepas tu dia break pula resistance ni. Kita duk ingat, ni ada resistance, dah break resistance. Cik Efek kata kalau break resistance mesti nak naik kan. Kita pun pergi buy. Buy kita hold lama. Tiba-tiba drop terus. Sebab tu gunanya major support. Minor support. Major resistance. Minor resistance. Itu guna dia. Ini dia. Kita follow. Breakout major. Nampak major support kita follow. Break major support. Okay, retrace. Dia punya retracement besar. Nampak? Dia punya retrace ni kan, dia breakout ni, dia breakout support resistance minor ni kan, breakout resistance minor ni untuk dia nak buat retracement sahaja. Retracement, bukan dia nak naik terus. Ini cuma retracement untuk
dia nak lengkapkan breakout ni. Bila ada breakout mesti akan ada retracement. Nampak? Sampai sini. Lepas tu dia akan follow signal kita yang breakout ni balik. Retrace. Boom, dia jatuh. Nampak? Sebab tu kita dah cari satu setup tu. Breakout setup meja besar punya. Lepas tu dia retrace, dia buat resistance. Kita pergi follow yang tu. Memang naik, lepas tu dia drop. Kita pun pelik sebab apa jadi macam tu. Jadi kita kena kenal dulu lah. Sebab tu penting yang kita kena kenal major support, minor support. Sebab kita akan pening bila trade banyak sangat support resistance dalam ni. Padahal tak banyak mana pun, kita kena faham lah benda tu, apa yang kita guna tu kan. Yang tu saja video untuk grup ACFS members. Okay, terima kasih sebab yang join. Aku harap apa boleh berjaya lah. Yang geng-geng baru dan geng-geng lama, okay, pastikan hampa ulang kaji balik lah. Kalau yang geng-geng lama belum mahir lagi, ulang kaji balik. Okay, biasalah trade forex, hampa takkan pandai cepatnya. Aku tak boleh ubah hampa. Yang boleh ubah hampa sendiri. Hampa sendiri yang boleh ubah. Hampa nak faham market tu macam mana. Lepas tu daripada MC tu hampa kena belajar. Bukannya hampa belajar teknik pada aku, confirm apa akan berjaya. Tak. Hampa kena faham. Dah rugi nanti hampa trade, hampa mesti akan MC akan rugi. Percaya cakap aku. Hampa akan MC punya. Walaupun hampa dah belajar betul-betul dengan aku ni, hampa akan MC juga. Sebab tu aku suruh buka account Sen. Hampa trade nanti guna account Sen tu. Dah faham semua baru trade guna account Sen. Jangan nak guna standard lagi. Trade lepas tu silap. Okey, cari salah kita. Lepas kita trade tu kita MC ke, kita loss, kita cari salah kita. Kita ni silap kat mana? Lepas kita dah tahu salah kita tu, baru kita akan ubah. Okay, lepas ni aku tak trade dah macam ni. Tak guna dah layer macam ni, tak guna dah lot besar apa ke. Aku tak entry dah kat pucuk ke, kat akar ke, kat sideway ke, aku tak entry dah. Daripada situlah kita akan belajar. Bukannya daripada teknik yang aku ajak ni, bukan. Dah, abang jangan harap lah bukan daripada teknik ni yang apa boleh kaya dah. Okay. Okay, yang tu saja kot. Assalamualaikum. Bye-bye.